Ini adalah kes dengki, kes perbuatan orang yang nak melingkupkan bisnes perniagaan ibu saya. Begini kisahnya, Casey. Ibu saya meniaga menjual makanan. Juga tak perlu sebut makanan apa. Menjual makanan saja dah cukup. Menjual makanan di salah sebuah pusat penjajah ataupun hawker center di Singapura. Bertahun, Casey. Meniaga, pelanggan, ada yang regular customer, ada pelanggan baru. Yalah, kalau nak cakap tentang keuntungan tu, alhamdulillah. Saya ni juga menolong ibu saya meniaga. Pada waktu itu saya masih lagi bersekolah. Nanti selepas sekolah tu, dengan beg-beg sekolah saya akan pergi depan gerai ibu, letakkan beg dekat sana. Saya akan habiskan segala homework, kerja-kerja sekolah. Barulah saya akan bantu ibu di kaunter gerai makanan. Orang nak order apa, saya akan ambil pesan. Yang mana saya tahu buat, saya buat. Yang tak tahu, ibu akan lakukan pesanan berkenaan. Jadi Casey, meniaga dah lama, Casey. Dekat pusat makanan tu cuma ada 3 kedai halal. 1 kedai Melayu, lagi 2 tu merupakan kedai India Muslim. Masing-masing menjual makanan yang agak serupa, mi goreng, nasi goreng, tapi kedainya agak berjauhan dari satu sama yang lain. Masalah mula timbul apabila ada satu lagi gerai Melayu berhampiran yang buka di pusat makanan yang sama. Pusat makanan ni besar, tapi tak tahulah Casey kenapa dia mempunyai sifat dan sikap dengki terhadap ibu saya. Jadi bila dapat tahu ada orang buka gerai menjual beberapa makanan yang agak serupa dengan ibu saya, kita tak adalah nak bising, nak marah. Persaingan itu baik. Ya, kalau dia jual lagi sedap, kita terpaksa jual lebih sedap dan mungkin harga yang lebih menarik. Itulah nama persaingan. Tapi dalam masa beberapa bulan dia meniaga, mungkin dia mata merah. Beberapa kali saya nampak dia lalu, Casey. Ya, ibu saya pernah menegur, ibu saya pun pernah bercakap dengan bapa saya. Orang gerai belakang lalu depan gerai kita beberapa kali untuk tengok. Pada waktu itu, bapa saya pun dah perasan bapa saya nak berlaku macam baiklah, friendly terhadap seorang peniaga Melayu baru di belakang. Bapa saya nampak, dia tengah tengok, bapa saya pun angkat tangan. Dia langsung tak angkat tangan, konon-konon dia step tengok lain dan dia jalan terus. Banyak kali, Casey. Jalan depan gerai, jalan depan gerai, jalan depan gerai. Sampaikan dipendekkan cerita, katanya Nur Lala, berlakunya satu kejadian yang mana ibu saya pada waktu itu sedang meniaga. Tiba-tiba pada petang tu dia kata, aduh, astagfirullahalazim. Ibu, kenapa bu? Kepala ibu sakit lah. Pening kepala ibu, pening. Mabuk lah, mabuk, kata ibu saya. Dah bu, duduk depan. Jadi ibu saya pun ke depan gerai kami ada meja makan. Dia duduk dekat meja tu. Dia cuba berehat seketika. Aduh, sakitnya kepala aku. Ibu saya ni adalah tukang masak dalam gerai ni, Casey. Kalau dia pincang, habislah. Bapa saya tak tahu masak, saya pun tak tahu masak. Jadi kata Nur Lala, kami setakat bantu. Kalau goreng-goreng ayam, goreng ikan tu boleh lah. Yang lebih-lebih macam masak nasi istimewa ni, susah sikit, ibu saya yang buat. Masak lontong, ibu saya yang buat. Lauk lemak. Jadi kalau tak ada sentuhan ibu, masalah. Jadi ibu sakit, saya kata ibu rehat. Nasib baik ibu dah habis masak semua. Ya, dah petang hari, masih lagi berniaga, diteruskan sampai malam. Sepanjang petang sampai ke malam, ibu kata kepalanya mabuk, pening, seperti tertekan. Mungkin ibu tak rehat, kurang rehat. Jadi keesokan harinya, bapa saya cakap dengan ibu, malam tu kata, dahlah besok awak tak buka kedai. Kita tutup gerai sudahlah 1 hari. Awak rehat. Tak boleh lah bang. Tak boleh, kesian bang para pelanggan. Nanti diorang pagi-pagi nak bangun pergi kerja, nak sarapan, kita tak buka gerai. Tak apalah, saya rehat je, makan ubat. Malam tu ibu saya mati-mati pagi nak bangun, nak buka gerai. Katanya kesian orang yang pergi kerja. Begitu mulia hati ibu saya, Casey. Dia masak bukan saja nak raih keuntungan, dia masak adalah untuk niat dia membantu orang-orang yang bekerja pagi, orang-orang yang nak makan.
Jadi pendengar Misteri Jam 12. Itu pertama. Kemudian sakit migrain ibu saya makin teruk, semakin teruk. Dan mula-mula katanya di sini setakat tutup gerai 1 hari. Kemudian tutup gerai 2 hari. Kemudian berlarutan sampai seminggu gerai tak buka. Bayangkan, katanya Nur Lala menerusi kiriman email yang dihantarkan kepada saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, Nur Lala meneruskan kisah. Katanya di sini, waktu malam saya ni sedang tidur tau. Ibu saya dalam bilik sedang tidur dalam keadaan kurang sihat, seperti yang dikatakan tadi, kepalanya mabuk. Ya. Kemudian bapa saya pun tengah tidur. Saya ni terbangun nak pergi ke tandas. Keluar dari bilik, jalan pergi tandas. Kemudian bila nak masuk bilik balik, saya singgah sebentar ke bilik ibu saya, nak menjenguk ibu saya okey ke tak. Alangkah terperanjatnya para pendengar Misteri Jam 12 apabila kata Nur Lala, saya menolak pintu bilik perlahan-lahan. Tolak pintu bilik, saya ternampak Casey dekat hujung katil. Betul-betul dekat hujung katil, di kepala ibu saya ada sesuatu sedang mencengkam kepala ibu saya. Benda tu seolah-olah hitam legam berada di hujung katil. Tapi saya bukan nampak sepenuhnya, saya hanya nampak sepantas kilas. Tolak pintu, saya terperanjat, ternampak makhluk tu, dan terus ia gaib dari pandangan pada malam tersebut. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi kata Nur Lala, saya pun rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi saya memang tak syak wasangka. Mungkin saya tersalah pandang, mungkin pada pagi itu saya takut. Jadi saya tutup pintu balik perlahan-lahan, masuk dalam bilik saya tidur. Keesokan harinya, saya kata pada ibu, kepala masih mabuk lagi ke? Katanya kepalanya masih mabuk, rasa tertekan sangat-sangat. Jadi saya pun entah macam mana Casey. Saya suruh ibu saya ambil surah Yasin. Ya, Bu, ni surah Yasin. Ibu kalau tidur malam, letaklah bawah bantal. Kata saya kepada ibu saya. Buat apa ni? Ni kan untuk baca. Yalah, sebelum tidur ibu baca. Selepas baca, ibu letak bawah bantal. Jadi ibu saya pun ambil nasihat saya Casey. Malam tu dia tidur, saya cuba jenguk dalam bilik. Keadaan macam biasa, tidak nampak apa-apa setakat ibu dengan bapa saya sedang tidur. Pendengar Misteri Jam 12. Keesokan hari saya tanya, ibu, kepala macam mana? Alhamdulillah. Kepala ibu hari ni macam lebih baik dari semalam. Kalau tak, hari-hari kalau bangun pagi, dia punya berdenyut teruk sangat. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Jadi akhirnya kata ibu, tak apalah, hari ini ibu nak buka gerai. Ibu nak buka gerai, lambat sikit lah. Jadi ibu pun dengan saya buat persiapan. Ya, bapa saya pun okey. Kita selepas seminggu baru buka gerai. Buka gerai meniaga, orang datang. Hari-hari datang tak ada tutup. Kenapa? Kurang sihat lah. Pelanggan datang balik Casey. Ada pelanggan yang beratur. Dia tanya, kenapa tutup gerai? Kurang sihat lah. Yelah, kat belakang ada gerai kan, boleh pergi makan kat sana. Kemudian pelanggan ni feedback, tak baguslah gerai tu, sombong aja. Orang senyum tak senyum, orang berbual tak layan. Sedap tak apa, kakak punya masakan lagi sedap kak, tak sombong pun. Janganlah cakap macam tu. Diorang kan orang baru, mungkin belum kenal orang-orang kat sini. Tak apalah. Jadi ibu berniaga macam biasa, Berniaga dan mendengar Ria 897. Ibu saya sekali lagi pada malam tu diserang migrain. Dan kali ini ibu saya terus tak boleh bercakap. Dia hanya katakan, aduh sakit. Malam tu dah tutup gerai lebih awal dari biasa. Terpaksa papah ibu saya. Nasib baik kami tinggal berdekatan Casey. Sampai rumah, bapa saya kata jom ke hospital. Ibu saya mati-mati kata tak nak. Kemudian bapa saya mengambil air zam-zam yang telah pun dibacakan. Kemudian bapa saya kata minum sikit dan sapu dekat muka. Setelah minum, ibu saya terlelap tidur sampai ke pagi. Bangun pagi keadaannya semakin baik. Bayangkan pendengar Ria, dari situ
bapa saya dengan saya dah ada syakwa sangka ini mungkin perbuatan dengki seseorang terhadap gerai kami, khususnya ibu saya tukang masak. Kalau betul lah Casey, dia akan buat dekat kita semua tu Casey. Tapi dia sengaja kenakan ibu supaya ibu saya tak boleh masak. Bila ibu tak boleh masak, gerai tak boleh buka. Jadi ramai pelanggan akan beratur di gerainya. Ya, bayangkan Casey, pada satu hari seorang pakcik datang ke rumah. Pakcik ini adalah regular customer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap ya. Wak Ali. Minta maaf lah Wak Ali, gerai dah lama tutup. Isteri saya sakit. Aku tahu. Macam mana Wak Ali tahu? Yalah, aku tempoh hari tanya, cakap sakit. Jadi aku rasa ada benda yang tak kena. Boleh aku masuk tengok isteri kau? Wak Ali pun masuk ke dalam, kata Nolala. Ya, ayah saya, bapa saya berbual dengan Wak Ali. Wak Ali masuk dalam. Pada waktu itu ibu saya sedang baring di atas katil dan masih kenal dengan Wak Ali. Dan Wak Ali pun berbual-bual, berborak-borak. Kemudian Wak Ali pun minta izin ayah saya. Boleh aku tengokkan isteri kau? Silakan. Wak Ali keluarkan kain seperti sarung tangan warna putih, letak pada dahi ibu saya. Kemudian kata Nolala, Wak Ali dah letak kain, dah alaskan kain, baru dia letak tangan di atas dahi ibu. Dia mula kumat kamit membaca. Baca, Casey, tiba-tiba mata ibu saya daripada hitam dengan putih, hitam tu ternaik ke atas, mata ibu saya menjadi putih. Kedua-dua belah mata, kemudian dia terus meraung-raung, Casey. Kemudian Wak Ali berhenti membaca surah seketika. Dia tengok pada bapa saya dengan saya. Sudah aku agak, sudah aku sangka. Kenapa Wak Ali? Isteri kau ni bukan pening-pening kepala biasa. Ada orang hantar barang, dan inilah yang aku nak cari. Saya dengan bapa saya terperanjat. Tapi kami dah boleh agak dah. Ada sesuatu yang tak kena. Bukan kerana sakit, tidak. Sakit kerana mungkin dibuat orang. Wak Ali teruskan, Casey. Dia pegang. Bayangkan pendengar ya 897. Kemudian Wak Ali bertanya, apa urusan kau datang masuk dalam badan wanita ni? Siapa hantar kau? Wak Ali bertanya lagi, apa urusan kau datang dalam tubuh badan wanita yang tidak berdosa? Siapa yang hantar kau? Dia terus ketawa, Casey. Hey, siapa kau? Aku datang sini sebab aku disuruh. Aku takkan balik. Aku takkan balik. Aku takkan balik. Pendengar Misteri Jam 12, Wak Ali terus bertanya, dan akhirnya dia cakap sesuatu. Bukan direct lah. Dia tak cakap, oh si Polan hantar, tidak. Tapi dia kata, aku tak puas hati. Aku tak puas hati. Kenapa semua pergi tempat kau? Kenapa? Hey, kenapa kau mesti jual barang yang sama macam aku? Saya terus pandang bapa saya. Bapa saya tengok saya dan kita tahu ini perbuatan siapa. Tapi Wak Ali kata, tolong jangan buat andaian sendiri. Selagi dia tak buka mulut, siapa yang hantar, kita tak boleh percaya. Wak Ali cuba dan cuba. Akhirnya benda tu terpekik, meraung dan keluar daripada tubuh ibu saya. Casey, kita berterima kasih pada Wak Ali. Wak Ali masih merawat ibu pada waktu itu. Hanya selepas lebih kurang seminggu, Casey. Seminggu berjumpa, keadaan ibu makin baik dan makin pulih.
Bayangkan pendengar ya, selepas kejadian itu, ibu saya dengan bapa saya buat keputusan untuk pindah ke gerai yang lain. Untuk berniaga. 5 tahun, 6 tahun berniaga di tempat lain. Ya. Kemudian keadaan ibu pun semakin kurang sihat. Jadi bapa saya pun nak kena jaga ibu. Saya pula dah bekerja. Terpaksa ibu batalkan niat untuk teruskan perniagaan. Ibu saya sekarang ini tidak begitu sihat. Dalam keadaan jaga, bila berjalan tu katanya di sini, harus dibantu dan tak pastilah apakah akibat dan puncanya. Saya harap pada mereka yang berniaga, tolonglah. Kalau ada persaingan, janganlah mudah menggunakan cara halus untuk menyelesaikan pesaing-pesaing anda. Terima kasih dan selamat tengah malam.